Okey. 2.30, tepat 2.30. Okey, selamat petang semua. Saya harap semua dah bersedia. Okey, kita akan masukkan hari ini ialah pembangunan algoritma bab 2, 2.11 iaitu struktur kawalan ulangan untuk for dan juga while kalau sempat hari ini. Okey, kita tengok dulu slide yang saya akan kongsi dengan awak. Berkenaan pembangunan algoritma, saya akan recap balik. Okey, pembangunan algoritma, struktur kawalan for dan while. Minggu lepas kita dah ada sentuh pasal struktur kawalan for. Okey, kita dah tahu for. Sebelum saya masuk, apa yang awak faham mengenai struktur kawalan for? Saya dah ada terang dah sebelum ni, for macam mana? Struktur kawalan for, dia melakukan ulangan yang macam mana? Siapa boleh jawab? Zuyao? Wadishan? Siapa yang volunteer nak jawab? Apa yang banyak kali? Okey, dia akan melakukan struktur kawalan banyak kali, Jeremiah. Zuyao jawab suatu penyataan untuk bilangan yang tertentu. Bilangan yang tertentu tu macam mana, Zuyao? Yang lain, ada jawapan lain tak? Siapa boleh jawab lagi? Cepat. Tak ada nak jawab dah. Okey, Zuyao punya jawapan betul, cuma ada tambahan suatu penyataan untuk bilangan kali. Sebab for dia ada penetapan beberapa kali yang perlu dilakukan. Itu maksud for. Dia ada sehingga pembilang dipenuhi syarat dia. Okay, next kita pergi kepada, apa objektif pembelajaran kita hari ini, iaitu menulis pseudocode dan melukis catak alir menggunakan struktur kawalan ulangan for ataupun while do dalam penyelesaian masalah. Okay, menghasilkan pseudocode dan catak alir bagi menyelesaikan masalah yang melibatkan struktur kawalan ulangan. Okay, apa maksud perwakilan algoritma? Yang ni kita recap balik, saya ulang balik. Sebelum kita buat catak alir dan pseudocode, kita pergi dulu kepada perwakilan algoritma. Sebabnya apa? Algoritma ni kita nak tengok dia ialah ayat dalam bahasa Melayu. Boleh diwakili atau dibentuk dalam pelbagai cara. Biasanya penggunaan catak alir dan pseudocode lebih lazim digunakan oleh pengatur cara. Sebab apa? Sebab apa? Sebab pengatur cara perlu faham dahulu keseluruhan sistem baru boleh bina atur cara. Okey, apa yang pengguna perlukan? Apa input yang diperlukan untuk membangunkan atur cara? Apa output yang diperlukan? Sebab tu pengguna ataupun atur cara perlukan perwakilan algoritma. Dia akan cerita dulu secara lisan ataupun secara bertulis kepada klien dia. Okay, apa yang diperlukan? Klien hanya menyampaikan, saya nak sistem macam ini. So, itu yang dinamakan perwakilan algoritma. Selepas siap perwakilan algoritma dan telah dipersetujui, barulah akan pergi kepada pseudocode. Pseudocode ni ialah terjemahkan balik apa yang dibuat dalam algoritma tadi. Algoritma ialah ayat dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris atau bahasa apa-apa yang difahami oleh klien dan juga pengatur cara. Okey, apa pula pseudocode? Pseudocode yang kita dah buat minggu lepas ni, kita buat mula, tamat, ada for, ada if, ada else. Kalau yang awak belajar form 1, form 2, form 1 hari tu awak ada if, else, betul tak? Why? Okey, struktur kawalan pilihan. Okey, sebelum tu saya tanya balik, struktur kawalan ada berapa jenis? Saya dah sebut satu, struktur kawalan pilihan. Apa lagi struktur kawalan? Selain pilihan for Y. Okey, for Y ialah struktur kawalan ulangan Zuyao. Jenis struktur kawalan. Tadi saya sebut struktur kawalan pilihan. Kalau struktur kawalan pilihan ada berapa jenis pula? Okey, bersarang. Betul. Lagi? Yuan 3. Okey, ada 3. Okey, Zuyao dah jawab bersarang. Jeremiah dah jawab bersarang. Apa lagi 2?
Ulangan. Struktur kawalan ulangan ialah ini yang kita belajar hari ni. For dan Y. Dua pilihan. Betul Jeremiah. Zuyau. Ulangan ni lain. Dua pilihan dan juga dua pilihan. Betul lagi satu? Pilihan. Dua pilihan. Pilihan bersarang. Lagi satu. Pilihan apa? Yang ada satu sahaja. Pilihan apa? Tak boleh jawab. Pilihan tunggal. Okey, betul Jeremiah. Struktur kawalan ada tiga, iaitu struktur kawalan tunggal, dua pilihan dan juga bersarang. Lepas tu baru kita masuk struktur kawalan ulangan di form 2. Form 2 for struktur kawalan for. First kita dah belajar struktur kawalan ulangan. Kemudian baru masuk for dan juga struktur kawalan ulangan Y. Kenapa for dan Y dijadikan ulangan? Sebabnya, struktur kawalan for sehingga bilangan pembilang dipenuhi. Apabila pembilang tak dipenuhi, dia akan ulanglah sampai benda tu dipenuhi. Kemudian struktur kawalan ulangan Y dinamakan ulangan kerana dia akan memenuhi setiap syarat. Okey, itu ialah struktur kawalan ulangan yang berbeza dengan struktur kawalan pilihan. Okey, sekarang ni kita nak tengok balik pseudocode. Pseudocode merupakan penggunaan ayat pertuturan dalam beberapa arahan asas atau cara dalam menunjukkan langkah-langkah untuk melaksanakan suatu tugas dari mula hingga tamat. Pseudocode memerihaikan langkah-langkah algoritma dengan menggunakan ayat-ayat yang ringkas dan padat. Biasanya ia digunakan dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris atau bahasa apa-apa yang difahami. Tapi kebanyakannya penggunaan bahasa universal dia ialah bahasa Inggeris. Bahasa Melayu ni hanya untuk Malaysia sahaja. Indan digunakan secara meluas bagi memudahkan pembacaan sesuatu kod. Indan saya dah ada jelaskan hari tu. Contohnya kalau awak buat dekat sini mula. Mula. Okey, indan dia dekat sini. 2, 4. Contoh Okey, ini ialah indent. Jarak di antara baris pertama dengan baris kedua. Ini ialah indent. Sebabnya apa? Sebab nak mengetahui apa yang perlu dilakukan. Contohnya 4, 3. Contohnya selepas itu ada apa-apa di dalam 4. 4i lebih kecil daripada 3. Papar apa-apa. Papar ni berada di dalam 4. So, papar ni akan menjalankan apa yang 4 ni dipenuhi dulu. Syarat 4 ni dipenuhi baru papar ni akan jalankan. Kemudian baru pergi step yang keempat. Itu yang dinamakan indent. Okay, indent penting dalam pseudocode. Dan kita tengok pula yang sejenis rajah. Okey, tadi kalau kita tengok pseudocode, kalau carta alih pula ialah rajah yang mewakili algoritma atau proses di mana panah. Yang ni saya harap awak semua dah tahu. Carta alil menggunakan simbol grafik seperti garis lurus, anak panah dan bentuk geometri yang mewakili urutan langkah bagi algoritma yang perlu dilaksanakan. Okey, kita recap balik. Macam mana nak apa bentuk-bentuk geometri yang diwakili dalam carta alil? Apa dia? Bentuk-bentuk geometri. Kalau untuk mula, bentuk macam mana? Siapa nak jawab? Saya menunggu jawapan ni. Bentuk geometri untuk mula. Ingat tak? Kalau dalam carta alil, mula menggunakan bentuk apa? Nak lukis ke? Okey. Jeremiah jawab sfera. Lagi?
Kalau untuk pilihan, syarat, pilihan atau syarat menggunakan bentuk apa? Bulat boleh, bulat even, boleh mula dan tamat diamond. Okay, diamond untuk pilihan ataupun syarat. Untuk input, segi empat tepat. Output, output apa pula? Output dengan input sama. Okay, saya harap awak ingat sebab struktur carta alir ni benda yang dari awak ulang dari form 1, naik form 2 akan bawa ke form 3, benda yang sama. Okay, berikut adalah contoh carta alir yang menunjukkan cara untuk membuang sampah serta makna setiap simbol yang digunakan dalam membina suatu carta alir. Saya bagi contoh satu. Okay. Ini ialah carta alir untuk buang sampah tadi. Dia buat mula, dia mengutip sampah di padang sekolah. Jenis sampah kita semula. Okey, dia nak kita semula sampah. Jenis sampah kita semula, ya ataupun tidak. Kalau tidak, dia terus pergi ke tong sampah biasa. Kalau ya, dia akan tanya soalan. Aluminium atau plastik? Kalau aluminium, ke tong jingga. Kalau tidak, cuba lagi kertas, tong biru. Tidak, cuba lagi kaca, tong perang dan tamat. Okey, ini ialah contoh carta alir untuk membuang sampah yang kita semula. Kalau sampah biasa, pergi kepada tong sampah biasa. Okey, kita tengok simbol dia. Proses, ini simbol dia. Menunjukkan operasi aritmetik dan manipulasi data dilaksanakan. Aliran dalam carta alir, aliran adalah paling penting. Sebab apa? Sebab perlu ke kiri ataupun ke kanan, atas ataupun bawah. Bila atas ataupun bawah, kenapa penting ini? Sebabnya apabila berlaku struktur kawalan, anak panah ini penting. Dia perlu ulang ataupun perlu laksanakan proses yang seterusnya. Kalau tak ada struktur kawalan pun sama. Selepas mula contohnya awak lupa letak anak panah di sini. So dia tak akan pergi step yang kedua. Dia terus berhenti dekat mula sahaja. Apa yang berlaku pada atur cara awak? Atur cara tak ada relate dengan carta alir. Ini hanya akan berlaku kepada site pengatur cara. Dia tak tahu nak pergi mana. Okay. Atau programming awak takkan kena mengena kalau awak buat benda yang betul. Tetapi apabila berlaku semakan meja, selepas ini kita akan habis struktur kawalan ulangan, ia akan berlaku ralat, pengesanan ralat. Okey, apabila awak tak buat anak panah ini, awak tertinggal lah. Okey, berlaku semakan meja, dia akan menjadi ralat. Awak akan dapat semakan ralat. Okey, itu maksud anak panah, aliran penting. Kemudian input output pun penting, menunjukkan operasi masukkan input data ataupun output. Okey, benda ni penting untuk apa? Carta alir ni penting, pseudocode ni penting untuk apa? Untuk pengatur cara, pembangun atur cara. Sekiranya awak nak bekerja sebagai penganalisis sistem, programming. So, benda ni penting untuk awak tengok langkah pertama sebelum pergi kepada atur cara. Kenapa ini penting? Sebab awak perlu faham ini dahulu baru awak akan faham apa yang berlaku di dalam sistem. Kalau ini pun awak tak faham, sistem awak lagi susah nak faham sebab sistem menggunakan bahasa atur cara yang difahami oleh komputer. So, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Inggeris yang biasa. Kalau bahasa Melayu, bahasa Inggeris ialah hanya arahan ataupun isytihar pemboleh ubah. Itu ialah bahasa Melayu lah. Ataupun declare your pemboleh ubah apa-apa. Itu bahasa Inggeris, ikut bahasa yang digunakan. Okay, input, output sama juga. Maknanya nak mengesan. Simpanan, ini kita penyambung kita guna. Terminal guna. Terminal ni untuk mula dan tamat dan juga penghubung, diamond, pilihan dan juga syarat. Okey, itu ialah carta alir. Saya harap semua dah faham simbol, tak ada masalah. Okey, next. Okey, dalam macam pengendali dan hubungan serta maksudnya, dalam bahasa pengaturcaraan kita menggunakan ini. Kita tak menggunakan ini. Sebab apa?
Sebab ini lebih difahami oleh komputer. I lebih kecil daripada 3. For I lebih kecil daripada 3. Ini ialah ulangan for. Y I lebih kecil atau sama dengan 5. Okay. Ini yang digunakan. So, awak kena faham pengendali hubungan ini. Ada lagi satu, I macam ni, dia keluar simbol ini. 3. So, I sama atau tidak. Ini ialah, kalau tanda seruan macam ni, dia maknanya ialah tidak. Tidak sama dengan. Macam tu. Kalau macam ni, sama, I sama dengan 3. Kalau tak sama, I sama titik tanda seruan 3. I tak sama dengan 3. So, itu ialah pengendali hubungan. So, dalam yang ni sepatutnya awak dah pelajari. Kalau tak ingat, bagi tahu saja, kita ulang balik, tak ada masalah. Okey, yang ni awak kena ingat lah, yang ni simbol biasa macam matematik yang awak guna sekarang. Sama dengan, lebih besar daripada, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil daripada atau sama dengan. Okey. Kenapa pengendali hubungan ini digunakan? Kerana untuk memudahkan pengatur cara, sebab bila nak tulis dalam carta alir, dia memerlukan ayat yang ringkas. Dia tak boleh guna ayat I sama dengan, tulis pula sama dengan 3. Okey, dia tak kata salah, betul, tetapi carta alir awak akan jadi, okey, beza. Kalau contoh saya nak buat macam ni, bentuk diamond, saya conteng di sini. Okey, beza. I sama dengan 3. Wait. I sama dengan 3. So, bentuk dia lebih kecil. Sebab tu kalau yang dalam apps yang saya share, dia punya flowchart tu kecil. Sebab apa? Sebab kalau boleh carta alir ni diberi untuk satu atau cara, kalau boleh dalam satu page sahaja. Tak payah berpage-page panjang. Apabila awak buat ayat bahasa Melayu yang panjang macam ni, ataupun awak menggunakan ayat, dia akan jadi panjang dan akan jadi lebih besar. Okay, sebab tu dalam lagi satu, komputer hanya memahami ini untuk pengatur caraan. Dia tak faham apa itu sama dengan. Sebab bila awak guna sama dengan, awak kena declare pula nanti dekat atas. Isytihar sama dengan. Isytihar apa-apa. Tak boleh. So, sebab tu kita gunakan operator ini. Faham? Setakat ni jelas tak maksud saya? Daripada pseudocode, algoritma, carta alir dan juga pengendali hubungan. Awak faham tak setakat ni? Jelas tak? Zuyao? Faham. Okey. Zuyao je faham. Yang lain faham tak? Iwan? Wizi? Jeremia? Boleh faham. Okey, bagus. Boleh faham, saya harap nanti latihan boleh buat semua. Okay, next. Kita pergi kepada langkah-langkah menghasilkan pseudocode dan carta alir. Okay, kenapa kita nak bina carta alir dan pseudocode? Okay, first kali kita macam mana? Kita kena kenal pasti masalah. Okay, contohnya soalan yang sebelum ni dia tanya Contohnya soalan pengiraan hasil tambah nombor sehingga N, di mana N ialah nombor bulat yang dimasukkan oleh pengguna. So, kenal pasti masalah soalan tersebut dahulu. Kemudian, apa data input? Apa yang perlu diinputkan ke dalam sistem? Listkan. Kemudian, apa proses yang diperlukan? Dia ialah struktur kawalan pilihan, struktur kawalan tunggal, struktur kawalan dui pilihan, struktur kawalan pilihan bersarang, struktur kawalan ulangan for, struktur kawalan ulangan Y. Itu yang kena ketahui. Nak guna apa untuk mendapatkan output yang dikehendaki. Okey. Kemudian lepas dah habis dah proses semua, kita kena reka bentuk algoritma macam tadi, step by step. Ulang balik ayat dalam bentuk ayat. Jelaskan kepada klien awak. Okey, sistem ni macam ni, memerlukan pengguna untuk memasukkan number 1. Kemudian memerlukan pengguna melakukan ulangan sehinggalah syarat dipenuhi. Itu yang algoritma. Kemudian, okey, apa pula output yang diperlukan? Senaraikan.
tunjuk contoh. Barulah last sekali awak menulis sudokod dan melukis carta alir. Ini baru step yang ke tak last sekali lagi ya. Last sekali untuk pengatur cara. Selepas buat ini barulah membangunkan atur cara. Kenapa ini last sekali? Kenapa tak bangunkan dulu? Kenapa tak bangunkan atur cara dahulu? Kalau awak sebagai pengatur cara. Okay, sekarang ni fikir ke depan. Awak sebagai pengatur cara. Kenapa kalau awak dapat soalan ataupun klien datang jumpa awak, okay, saya nak bangunkan atur cara untuk mengira, mendapatkan pekerja daripada daripada mendapatkan atur cara permohonan pekerjaan. Okay. Awak sebagai pengatur cara, kenapa awak tak bangunkan dulu atur cara? Kenapa awak perlu step pertama, mengenal pasti masalah, data input, proses 3, 4, sampailah ke 5 baru boleh buat bangunkan yang ke-6 ni. Kenapa awak tak buat step ke-6 dulu? Apa pendapat awak? Siapa boleh bagi pendapat? Cepat. Okay, ini yang pertama. Ini kedua. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Ini 6. Okay, ini 7. Boleh tak awak skip pergi ke 7 terus? Okay, tak akan salah. Zuyao cakap. Okay, boleh? Supaya kesilapan, dia bukan tak akan salah Zuyao. Kesilapan boleh berlaku di dalam atur cara. Cuma kesilapan dapat diminimalkan. Faham? Okay, betul Zuyao. Kesilapan akan berkurangan. Sebab apa? Sebab dari atas ni, step pertama awak dah kenal pasti dah masalah. Ingat tak kita belajar dalam pemikiran komputasional tingkatan 1. Okay, teknik leraian, meleraikan masalah kecil dari leraikan daripada besar kepada kecil. Kemudian teknik-teknik yang kita gunakan, meninggalkan yang kurang penting, mengambil data penting sahaja. Okay. Sebab tu kita kena guna teknik leraian dalam membangunkan atur cara. Okay, barulah last sekali kita boleh bangunkan atur cara. Okay, bagus semua. Bagus Zuyao? Okay. Okay, dah masuk struktur kawalan ulangan. Struktur kawalan ulangan dilaksanakan secara berulang kali. Sebab tu dia dinamakan struktur kawalan ulangan. Sebab dia dilakukan secara berulang kali. Bahagian algoritma yang mengandungi langkah-langkah yang berulang yang dikenali sebagai gelong, loop ataupun gelong ulangan yang dipanggil lelaran ataupun iteration. Mempunyai pelbagai jenis bergantung kepada pengulangan langkah dalam algoritma. Okey, 3 jenis struktur kawalan dikenali sebagai yang for, while dan juga ulang sehingga, repeat until. Okay, kalau dalam buku teks awak untuk silibus form 2 hanya kita belajar for dan while. Struktur kawalan ulangan. Okay, setakat ni dah faham? Okay, kita tengok dulu perbezaan. Struktur kawalan for. Penyataan syarat, okay, ini yang kita akan pelajari. Struktur kawalan for dan juga struktur kawalan while untuk form 2. Okay, persamaan dia, penyataan syarat diuji sebelum penyataan yang berulang dilaksanakan. So, sebab tu ada for I lebih kecil daripada 5 ataupun Y dia akan jadi YP kalau untuk Y lah. Sebab kita tak masuk lagi Y tapi saya bagi tahu dulu. Y dia akan pergi YP sama dengan nama yang dimasukkan. Okey, ini yang mengatakan syarat diuji sebelum penyataan berulang dilaksanakan. Okey, kalau untuk for, dia akan menguji sehingga pembilang ini dipenuhi. Faham? Sebab tu dia ada for I lebih kecil daripada 5. Kita ingat kita mula setkan I sama dengan 0. Tambah dia akan berlaku pengulangan I tambah 1 sampailah I lebih kecil hingga 5 baru dia akan keluar tamat. Sehingga syarat ini dipenuhi barulah dia akan tamat. Okey, kalau Y
YP sama dengan nama yang dimasukkan. Okey, syarat dia ialah nama yang dimasukkan. Ini untuk Y. So, syarat dia boleh pergi sampai bila-bila, tak tahu bilangan atau kuantiti dia. Faham? Sebab itu namanya P. Awak tengok perbezaan lah. Okey, persamaan dia ialah pernyataan syarat diuji sebelum pernyataan berulang dilaksanakan. Ini berulang ni penting. Sebab dia ulangan dilaksanakan. Okey, perbezaan dia pula kalau untuk for, bilangan ulangan adalah ditetapkan. Okey, kalau untuk ini for I lebih kecil daripada 5. So dia akan buat I lebih kecil hingga 5. Apabila I ni 4 lebih kecil daripada 5, betul. 5 lebih kecil daripada 5, salah. So dia akan terus pergi tamat. Okey, kalau untuk Y, bilangan ulangan tidak diketahui. Kenapa? Apabila P ni, dia masukkan contohnya masukkan nama. Nama saya ialah Asni. Okey, saya masukkan Asni. Apa pula Zuyao? Zuyao masukkan Zuyao. Yiwen masukkan Yiwen. Jeremiah masukkan Jeremiah. Okey. Kemudian siapa lagi? Wizi masukkan Wizi. Masukkan nama masing-masing. So dia akan still laksanakan atau cara itu sampailah. Kalau 1,000 orang masukkan nama, dia akan jalan sampai 1,000. Okey. Dan ditentukan sama ada syarat dipenuhi ataupun tidak. Dia ada syarat-syarat tertentu yang lain. Okey. Kalau contoh macam ni, kalau sekiranya dia P, masukkan P. Awak tinggalkan kosong. Bukan kosong macam ni ya. Awak letak kosong, barulah dia akan pergi kepada tamat. Awak tak type apa-apa. Sebab nama yang dimasukkan. Nama boleh nama macam-macam. So, syarat dia dipenuhi. Okey, setakat ni boleh faham perbezaan dan persamaan antara struktur kawalan for dan juga while. Boleh faham? Sebab lepas ni saya nak masuk yang kita nak. Okey. Faham semua? Boleh? Jelas? Okey. Yang ni saya nak suruh awak buat. Struktur kawalan ulangan for. Untuk, kita dah belajar struktur kawalan ulangan for, dia ada sehingga syarat dipenuhi. Okey, saya bagi dua dekat sini. Dekat atas ni ialah pseudocode. Dekat bawah ni ialah atau cara yang di-type menggunakan Python. Okey, ini ialah Python. Awak tak masuk lagi Python. Python akan masuk selepas ini bab 3. Okey, kod arahan. Okey, ini ialah atau cara Python yang pengatur cara bangunkan. Okey, kalau untuk ayat ini, pseudocode ini yang dinamakan ayat ringkas. Okey, mula. Isytihar pemboleh ubah kira. Setkan kira kepada kosong. Kalau ini awak boleh ringkaskan lagi. Setkan kira sama dengan kosong. Boleh juga macam tu. Ataupun kira kepada kosong pun boleh. Sebabnya ayat ini masih lagi difahami oleh semua orang. For kira lebih kecil daripada 10. Okey, ini ialah struktur kawalan ulangan. Syarat dia bilangan telah ditetapkan sama lebih ialah 10. Laksanakan pernyataan tambah 1 kepada kira. Okey, ataupun dia boleh buat macam ni. Kira sama dengan kira tambah 1. Okey, isytihar pun boleh ubah kira sebab dia dah declare kira ke atas tu. Kemudian tamat. Okey. Sekarang ni saya bagi satu lah kalau macam tu. Saya bagi macam mana awak nak buat? Faham tak kalau saya bagi terus awak lukis carta alir untuk soalan ini? Boleh lukis tak? Ke saya perlu tunjuk contoh dahulu? Zuyao? Boleh tak? Mula, lepas tu? Boleh juga apa Zuyao? Saya perlu tunjuk dulu. Mau pun boleh. Okey, saya lukis dulu. Okey, first kita buat carta alir. Sekarang saya nak buat carta alir. Kalau buruk. Okey, first
bentuk bulat macam ni. Mula, tulis mula. Okey, kemudian anak panah turun ke bawah. Tak payah lagi Zuyau, tengok dulu. Okey, anak panah turun ke bawah, isytihar pemboleh ubah. Isytihar pemboleh ubah bentuk apa? Dia ialah pemalar. Isytihar pemboleh ubah kita mau bentuk apa? Guna bentuk apa? Nanti saya share Google Docs, awak boleh lukis. Tapi bukan sekarang Google Slide yang Zuyau bagi guide tu. Cuma sekarang ni saya nak ni dulu. Okey, isytihar pemboleh ubah macam mana? Bentuk apa? Isytihar pemboleh ubah ialah pernyataan. So, dia bukan input, dia bukan output. So, dia macam mana? Bentuk apa? Cepat. Okey, isytihar pemboleh ubah bentuk, dia bukan input, bukan output, bentuk yang petak macam ni. Segi 4, tepat. So, tulis isytihar pemboleh ubah. Tak muat. Kira. Okey, selepas tu turun. Kita nak pergi yang ketiga. Setkan kira kepada kosong. Still lagi segi 4 tepat. Kenapa? Sebab dia ialah penyataan. Setkan kira sama dengan kosong. Okey, betul. Kosong. Kemudian, for kira lebih kecil daripada 10. Betul, Zuyau. For kira lebih kecil daripada 10, menggunakan apa? Bentuk apa? For kira kita guna bentuk apa? For ni. Diamond, betul. So, bentuk diamond di sini. Kira lebih kecil daripada 10. And then, kalau ya, sini ya. Dia akan buat apa? Sini tidak. Kalau ya, dia akan buat apa? Laksanakan pernyataan. Okey, laksanakan pernyataan dia bentuk apa? Kira-kira tambah 1. Boleh Zuyau laju. Okey, ya kat sini. Laksanakan pernyataan. Dia akan laksanakan pernyataan. Betul Zuyau. Segi 4 tepat. Yang lain mana ni? Ada bersama tak? Okey, kemudian dia akan pergi, pembilang tak dipenuhi lagi, dia akan turun ke bawah. Kira sama dengan kira tambah 1. Still lagi segi 4. Tepat. Okey, turun. Dia akan naik balik kepada sini. Dia akan ulang step ini sehingga kira ini kurang daripada 10. Apabila syarat tidak dipenuhi, dia akan terus tamat. Okey, terus keluar daripada sistem awak. Faham setakat ni struktur kawalan ulangan for, dia akan mengulang, sorry tulisan saya tak cantik. Dia akan mengulang ini sampailah syarat awak kira dipenuhi. Okey, setakat ni faham? Boleh faham? Kalau masa exam semua boleh jawab lah ni. Exam struktur kawalan ulangan 4. Okay, ingat carta alir, algoritma, markah paling banyak 10 markah. So tolong berhati-hati menjawab. Tolong faham soalan. Tolong ingat. Okay, next. Ini yang kedua. Contoh yang kedua. Mula, isytihar pemboleh ubah kira. Setkan kira kepada kosong. For kira lebih kecil daripada 3, paparkan merdeka tambah 1 kepada kira tamat. Wait. Ini struktur kawalan ni tak payah. Okey, tak payah. Ini bukan for. Sorry. Ini ialah y. For y syarat. Okey, ini ialah y.
Merdeka ialah Y. Okey, saya share dulu soalan. Setakat ni boleh tak? Jelas tak pasal 4? Saya nak bagi soalan yang untuk 4 pun ni nak suruh awak buat tengok. Setakat ni jelas tak? Pasal 4. Jelas, boleh. Okey, saya share struktur kawalan ulangan untuk ini. Okey, ini soalan dia. Saya harap awak semua ada. Tapi nanti saya nak share dalam Google Slide. Awak buat dalam Google Slide. Cuba lukis. Boleh? Boleh? Okey, soalan dia, Manjit telah mempelajari struktur kawalan ulangan 4. Dia menulis satu kod arahan yang akan mencetak nama saya Manjit Singh seperti output di bawah. Okey, 1, 2, nama saya Manjit Singh sebanyak berapa kali? Okey, tengok kira pembilang dia di sini. Nama saya Manjit Singh. So, awak kena kira untuk tetapkan pembilang awak. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ada 6 yang di print. So, maknanya pembilang dia kena for I lebih kecil atau sama dengan 6. Okey, sebab dia dah guna pembilang, dia tak guna I. Mula, ni ialah pseudocode. Saya nak suruh awak bina carta alir. Mula, isytihar pemboleh ubah pembilang. Setkan pembilang sama dengan 1. For pembilang lebih kecil atau sama dengan 6. Cetak nama saya Manjit Singh. Pembilang tambah 1, tamat. Okey ya. Saya share pada awak carta alir punya ni atas bantuan Zuyau. Terima kasih Zuyau. Saya share dahulu. Okay. Copy link. Awak buat dekat siapa dulu tolong ni ya. Okay, saya dah share. Tolong buat carta alir. Saya nak tengok carta alir untuk nama saya Manjit Singh. Dapat tak? Boleh buka tak? Tolong respon nanti Zuyau ke? Buat cepat ah. Sebab Zuyau dah lah buatkan kat tepi tu. Tak boleh buka. Hanya view. Wait. Cikgu, kamu tekan itu. Wait. Ini. Setting. Warna. Besok. Cuba tengok. Saya dah ubah setting. Boleh tak? Share. Cikgu. Ya. Mau permission. Saya copy link. Share. Awak semua guna ministry ni kan? Link kan? Kenapa mau permission? Dia perlu permission sometimes lah. Wait. Awak guna yang ni? Zuya, awak punya tadi mana? Share yang Zuya punya. Share yang Zuya punya, kemudian terus share dekat sini. Tak apa, saya dengar Andrew tak ada masalah. Saya nak tengok awak lukis je. Ataupun kalau nak cepat, awak boleh buat dalam kertas and then awak paparkan pada saya. Okay, cuba tengok yang Zuyau hantar sekarang. Open with Google Slide. Okay, buat kat sini boleh tak? Boleh buat tak kat sini? Saya mula dulu. Okay, mula. Yang lain sambung.
Boleh Zuyao, saya dah start mula. Okey, siapa nak sambung selepas saya? Sambung, saya tengok terus direct. Selepas mula, cepat. Semua boleh edit kan? Untuk nama saya Manjit Singh tadi. Soalan ada? Oh, loading. Lambat. Inilah. Okey, siapa yang masukkan tu? Cikgu, saya nampak blank. Sekejap. Dah nampak belum Yuan? Kalau blank tu memang internet ya problem, tapi tak apa. Semua nampak tak yang lain? Yuan, open with Google Slide, betul? Betul Zuyao. Kena open with Google Slide dulu macam saya buat tadi. Semua dah nampak. Okey, sekarang siapa tengah buat ni? Kalau awak boleh buat ni, untuk soalan lain awak tolong buat sendiri. Saya nak tengok awak faham atau tidak sahaja. Mula, kotak kena tulis siapa kat dalam tu. Warna hijau tu. Siapa yang tengah edit sekarang? Okey. Siapa yang nak edit tu? Tak boleh type. Okey. Tak ada masalah kalau macam ni. Isytihar pembilang. Siapa yang buat isytihar pembilang? Okey, isytihar pembilang sama dengan apa? Tengok kita punya ni tadi, isytihar pembilang, Manjit Singh, isytihar pembilang. Okey, dah habis isytihar pembilang. Selepas itu, yang ketiga kena buat apa? Selepas isytihar pembilang, okey, saya masukkanlah awak punya ni, cuma awak tolong type. Isytihar pembilang, selepas itu, setkan pembilang sama dengan 1. 1 ke? Setkan pembilang sama dengan 1. For tu, Jeremiah. Siapa yang tengah type sekarang? Zuyao ke tengah buat? Siapa yang tengah type? Setkan pembilang sama dengan 1, betul. And then? Okay, tak payah buat anak panah. Buat ni je sebab saya nak tengok awak faham atau tidak. And then? Yang ketiga, okay, masukkan diamond. Pembilang, for pembilang. Pembilang lebih kecil atau sama dengan 6. Sekejap, saya tarik bagi besar sikit. Okay, betul. And then? Bukan saya. Saya pun tak, siapa yang tengah buat ni? Oh, Wizi. Wizi buat. Yang lain boleh tengok. Tak apa. Yang penting, awak faham. Itu yang penting pada saya. Ya, okay. And then dia apa jadi Wizi? Cetak. Nama saya Manjit Singh. Okay. Tak payah buat catat aliran. Nanti kita ni kan sebab dia dah lambat. Okay. Last sekali apa berlaku pula? Bukan last lagi. Ada lagi. Pembilang sama dengan pembilang tambah 1. Okay, betul. And then? Okay. Okay, terima kasih Zuyao, terima kasih Wizi, terima kasih semua. Saya harap awak faham. Okay, ini ialah carta aliran yang dibuat. Okay, aliran dia kalau ni ada aliran anak panah. Okay, susun balik bagi cantik supaya awak punya carta alir awak cantik. Tidak di sini, pembilang di bawah ini. Okay, tamat. Oh, tidak kecil sangat.
Okay, saya tak buat catat aliran ya, tapi saya faham. Oh, Zuya pula loading. Padahal dia yang admin. Okay, setakat ni faham tak untuk isytihar boleh ubah pembilang untuk for. Ini ialah struktur kawalan ulangan for. Kalau daripada awak punya, ni saya nampak semua awak faham untuk membina carta alir bagi struktur kawalan ulangan for. Okay. Okay ya? Boleh? Zuya punya problem. Okey, tak apa Zuya. Terima kasih. Okey, setakat ni semua dah faham untuk membina carta alir. Okey, ini ialah carta alir. Pastikan ada anak panah aliran. Yang ni tak ada anak panah aliran. Mula, isytihar pembilang. Kenapa perlu isytihar pembilang? Sebab dalam atur cara komputer, memang isytihar pembilang penting. Sebabnya komputer tak memahami apa-apa yang awak masukkan. Kenapa saya ingat ni? Okey, contohnya kat sini saya tukar jadi I. Isytihar kira. So, pastikan dekat sini kena ada pengisytiharan. Okey, lagi satu. Kenapa perlu? Lagi satu. Pastikan kalau awak guna pembilang semua huruf kecil, pastikan di bawah semua huruf kecil. Apabila awak memanggil pembilang tersebut, contoh dekat sini, setkan pembilang sama dengan 1. Awak still juga menggunakan huruf kecil. Awak kena guna huruf kecil. Okey, kalau awak isytihar dekat sini, pembilang P ialah huruf besar, tetapi setkan pembilang P huruf kecil semua, dia dikira salah. Walaupun kalau ikut bahasa Melayu ataupun ikut bahasa yang normal, common, pembilang dan pembilang ialah maksud yang sama. Tapi komputer tak faham apa yang dimaksudkan. Sebab tu, bila awak declare di atas, pastikan di bawah semuanya benda yang sama. Okey, sama juga pembilang di bawah ini dalam for, dalam syarat. Pembilang tambah 1. Still juga kena sama apa yang dideclarekan. Okay, faham setakat ini? Siapa yang duk edit ni? Wizy ya, duk edit. Okay, setakat ni boleh faham. Bukan saya, bukan Zuya pula. Okay, tak apa. Terima kasih semua. Semuanya semangat. Zuya tidak tu bukan sambung dekat situ. Betul dah. Okay. Okay ya, saya harap. Yang lain faham tak? Wizy dengan Zuya dah buat yang ni. Yang lain boleh faham tak? Iwan, Jeremiah, Sin bukan. Siapa lagi? Semua faham setakat ni? Jinyu, Desmond, Andrew? Faham tak? Faham tapi tak boleh buka mic kerana mic saya ada problem. Tak apa. Yang penting awak faham. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan untuk struktur kawalan ulangan for? Ada 2 lagi soalan untuk struktur kawalan ulangan. Saya harap awak dah buat carta alir ya. Okey. Setakat ni for tak ada masalah? Boleh? Saya nak pergi kat Y sedikit walaupun ada lagi dalam 10 minit. Okey, dah faham kita pergi pada Y. Saya nak pergi kepada Y sedikit. Kita sambung sedikit. For, saya harap semua dah faham. Tak ada soalan. Okey, sebelum saya pergi Y, ada soalan tak? Okey, untuk ini, nanti Zuya tolong share dalam grup awak yang dah siap ni supaya yang lain boleh salin ataupun lekat dalam buku latihan. Okey. Okey, tak ada soalan apa-apa sebelum saya sambung kepada Y? Semua okey? Jelas? Faham? Sudah siap? Saya close edit. Ya, betul. Betul ya Zuya. Okey, faham. Okey, tahniah semua sebab faham. Okey, next kita pergi kepada Y sedikit. Y dia berbeza dengan for. Kenapa? Sebabnya, okey, kalau Y dia punya carta alir lebih kurang juga sama dengan for. Dia akan berulang. Yang membezakan Y ialah
Okey, ini ialah untuk for tapi dekat atur cara dia salah. Atur cara dia sepatutnya for. Okey, kita pergi kepada Y yang ketiga. Y ialah selagi. Apa Y? Y ialah struktur kawalan ulangan. Okey, dah tinggal for. For tadi sehingga pembilang dipenuhi. Tetapi untuk Y, sehingga syarat pernyataan untuk sehingga syarat dipenuhi. Sehingga syarat dipenuhi. Okey, kemudian baru pernyataan untuk dilaksanakan. Jika syarat tidak dipenuhi, dia akan terus kepada tamat. Okey, dia berbeza sedikit daripada for. Sebabnya apa? Sebab dia tak tahu sampai mana dia akan berulang. Okey? Itu yang membezakan daripada for. Okey, kalau saya tunjuk terus yang ni lah. Mula, okey, syarat. Ya, pernyataan untuk dilaksanakan jika syarat dipenuhi, dia akan ulang. Syarat balik, pernyataan dia akan ulangi. Kalau syarat tak dipenuhi, barulah dia tamat. Itu yang membezakan struktur kawalan ulangan Y, iaitu selagi. Selagi syarat dipenuhi, jalan. Selagi syarat dipenuhi, dia akan laksanakan. Sampailah syarat tersebut tidak dipenuhi. Baru dia akan keluar daripada tamat. Okey, kalaulah pengguna masukkan data yang betul, dia akan ulanglah sampai 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali, beberapa banyak sehingga pernyataan dipenuhi. Okey, itu ialah untuk Y. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Saya bagi contoh dia dulu sebab penerangan secara ringkas dahulu supaya kita tengok. Okey, contoh yang kedua, mular. Isytihar pemboleh ubah DOB. Okey, dia guna DOB dekat sini. DOB ni ialah apa? Awak biasa guna kot DOB. Date of birthday. Dan teka. Okey, dia nak sekarang ni dia nak memasukkan tarikh birthday dia. Selagi pengguna masukkan, dia akan masukkan nilai teka. Y teka tidak sama dengan DOB. Pengguna masukkan nilai teka. Maknanya dekat sini, faham tak atur cara ini? Okey. Mula, isytihar pemboleh ubah DOB dan teka. Setkan DOB kepada, okey, ini ialah tarikh DOB dia, 31 hari bulan 8, 1957. Setkan teka kepada kosong. Y teka tidak sama dengan DOB. Pengguna masukkan nilai teka. Tamat. Okey, untuk atur cara ini, pengguna kena masukkan nilai ini baru dia akan tamat. Kalau dia duk masuklah 11.07.08, 11.08.08, 12.08.08. Okey, tengok ini lagi satu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik. Maknanya dia kena bagi arahan kepada pengguna supaya memasukkan 8 number. So dekat atur cara tersebut dekat sini, first dia buat hati alir. Mula, isytihar pemboleh ubah DOB dan teka sebab dia nak masukkan DOB dan teka sebab tu dia kena guna dua benda. Okey, setkan DOB kepada 31/8/1957. Setkan teka kepada kosong. Yang ni awak boleh ringkaskan macam tadi. Setkan DOB sama dengan 31/08/1957 dan juga setkan teka sama dengan kosong. Teka tidak sama, tengok dia guna ini. Tidak sama DOB, teka. Okey, tidak sama dengan DOB, ya, pengguna masukkan nilai teka. Okey, pengguna perlu masukkan nilai teka sampailah pengguna memasukkan nilai ini, baru dia akan tamat. Faham? Sebab syarat dia ialah ini. Teka tidak sama dengan DOB. Kalau dia masuk
31, 08, 19, 58. Salah. Still dia lagi tak betul, dia akan ulang. Sebab itulah syarat Y ini dia akan mengulang sehingga syarat dipenuhi. Okey, kalau untuk Y jaranglah nak guna pengguna memasukkan number yang macam ini. Sebab number ni infinity, banyak sangat. So boleh masuk banyak sampai awak tak terkira. Okey. Setakat ni boleh beza tak? Y dan juga 4 daripada penjelasan yang sedikit mengenai Y ini. Saya tak bagi lagi soalan berkenaan Y. Saya cuma bagi penjelasan yang sedikit mengenai Y. Setakat ni okey tak? Faham tak perbezaan antara Y dan juga 4? Okey, faham ha Zuyau? Okey. Dalam masa 5 minit saya nak awak buat conclusion. Apa perbezaan antara sesiapa saja boleh type ataupun boleh cakap, saya tak kisah. Okey, apa perbezaan struktur kawalan ulangan 4 dan juga struktur kawalan ulangan Y yang awak faham? Okey, boleh type cepat. Bagi satu jawapan pun boleh. 4 macam mana, Y macam mana, ataupun awak nak jawab 4 sahaja pun boleh, Y sahaja pun boleh. Cepat. Type sahaja. Saya membaca. Iwan tak faham Y. Okey, tak apa. Yang lain? Y memang saya tak ajar secara menyeluruh lagi. Saya cuma mengajar bagi overall pada awak dahulu. 4, Iwan, apa yang awak faham mengenai 4? Struktur kawalan ulangan 4. Dia akan laksanakan macam mana? Okey, Zuyau. 4, ulangan bagi suatu penyataan untuk bilangan yang tertentu. Okey, betul. Ulangan Y, ulangan dilaksanakan selagi syarat yang diuji adalah benar. Okey, betul Zuyau. Yang lain? Zuyau bagi ayat lengkap. Okey, Iwan, awak boleh nampak tak? Kalau untuk struktur kawalan ulangan for Y, kalau daripada sini, kita nampak struktur kawalan ulangan Y, bilangan ulangan, kita tengok dekat sini. Okay, saya stop presenting. Okay, nampak dekat sini Zuyau dah share. For ulangan bagi suatu penyataan adalah untuk bilangan yang tertentu. Y ulangan dilaksanakan selagi syarat yang diuji adalah benar. So Y dia tak ada pembilang. Dia tak perlu dia akan jalankan sehinggalah syarat awak dipenuhi. Berapa banyak kali pun dia akan buat. Kalau untuk 4 dia ada pembilang, dia dah tetapkan berapa banyak kali. Kalau 5, 5. Kalau 6, 6. Okey, itu dinamakan pembilang. Okey. Beza kalau ikut slide dekat sini tadi, kita tengok slide ni. Last saya nak buat rumusan saja. Mana dia? Okey, kita tengok balik. Ini rumusan kita hari ini. Okey. Nampak persamaan untuk struktur kawalan ulangan 4 dan juga Y, persamaan dia, pernyataan syarat diuji sebelum pernyataan berulang dilaksanakan. Okey, perbezaan dia pula, apa yang seperti Zuyau cakap tadi, bilangan ulangan adalah ditetapkan, itu untuk 4, dan juga untuk Y, bilangan ulangan tidak diketahui. Sebab apa? Sebab sampailah syarat dipenuhi, baru dia akan stop. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Ada soalan tak? Ada soalan? Faham, Iwan faham, okey? Yang lain ada soalan? Tak ada? Okey, kalau tak ada, tolong selesaikan carta alir bagi 2 soalan yang struktur kawalan ulangan 4. Lengkapkan dalam buku, dalam GC pun dah di
Ya, yang minggu lepas tu ya. Okay. Kalau macam tu, kita jumpa lagi next week. Bye. Terima kasih semua. Terima kasih Cikgu, terima kasih. Sama-sama Andrew. Okay. Okay, Christine. Okay, Yuzwan. Bye. Okay, Ruben.